Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pewujudan Komuniti ASEAN 2016, bagaimanakah kepelbagaian dan keunikan budaya yang dimiliki dapat menyatu padukan seluruh masyarakat ASEAN? 10 minit respon akan menjawab persoalan ini dan kita bersama dengan Profesor Dr. Kamaruddin Muhammad Said, Timbalan Setiausaha Agung Majlis Profesor Negara, juga Pengarah Institut Kajian ASEAN Antarabangsa, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Prof, terus kepada persoalannya, kepelbagaian budaya yang kita lihat di ASEAN. Bagaimana Prof melihat perkara ini sebagai satu kelebihan dan bukannya satu beban? Saya fikir kita perlu melihat persoalan ini dengan cuba memahami konsep komuniti ASEAN itulah. Yang saya fahami, komuniti ASEAN itu ingin dibangunkan berlandaskan 3 tiang dia. Pertama, tiang ekonomi. Kedua, tiang politik dan keselamatan. Dan ketiga ialah tiang sosio-budaya. Jadi, mesti ada hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi di antara tiang ekonomi, tiang politik, keselamatan dan sosio-budaya tadi. Dan sekarang kalau kita fokus kepada sosio-budaya, apa yang dimaksudkan dengan sosio-budaya ini ada 2. Ya. Satu ialah sosio-budaya tempatan di setiap negara. Ya, misalnya budaya Malaysia begini, budaya Thailand macam ni, Indonesia begini. Dan budaya itu besar kemungkinan tidak mengalami banyak perubahan. Tetapi yang dimaksudkan dengan sosio-budaya ASEAN ini sebenarnya sudah ditakrifkan dalam blueprint socio-cultural community of ASEAN, ya, yang telah pun digubal pada tahun 2009. Dan diharapkan menjelang tahun 2020 akan wujud apa yang dipanggil sebagai ASEAN Socio-Cultural Community. Jadi ini yang dimaksudkan socio-cultural di sini sebenarnya ialah satu penerapan kepada sistem nilai baru yang akan menjadi landasan kepada cara pemikiran orang-orang ASEAN. Orang ASEAN ni 620 juta kan? Ramai. Jumlah itu, adakah seluruh komuniti ASEAN itu di peringkat ini sudah faham dan sedar akan nilai itu dan juga corak pemikiran dari segi budaya masyarakat kita sendiri? Belum lagi. Yang ada sekarang ialah blueprint. Dan berdasarkan blueprint itu disebutkan ada 7 pelan tindakan. Ya, macam satu persatulah. Misalnya yang ditekankan ialah tentang kesaksamaan peluang. Satu, ini soal keadilan semula jadi dalam kalangan masyarakat ASEAN, tentang bakat, tentang keadilan agihan, tentang kelestarian alam, tentang masyarakat madani, tentang kesihatan fizikal dan mental, dan juga tentang identiti ASEAN. Kesemuanya itu ditakrifkan sebagai yang akan membentuk sosio-budaya ASEAN. Ini di peringkat konsep. Ya, di peringkat pelan tindakan. Hanya pelaksana saja yang memahami konsep ini. Rakyat masih belum. Ya, belum dipromosikan lagi idea ni. Mungkin kalau idea ini sudah masuk ke dalam kurikulum di universiti atau di sekolah, barulah dia akan mengalir. Sekarang ini saya rasa masih di peringkat sangat awal. Dengan pewujudan komuniti ASEAN ini, Prof, adakah Prof melihat kita berada di landasan yang betul bagi penjenamaan komuniti ASEAN melihat kepada identiti budaya dan sosio-budayanya? Saya nampak dalam jangka panjang akan lahir satu ekosistem budaya yang baru. Bergandingan dengan ekosistem asal negara-negara ASEAN. Jadi akan ada 2. Dan akan berlaku integrasi. Saya rasa proses asimilasi lambat sikit. Ya, mungkin tak tahu semua boleh terjadi atau tidak. Ya, sebab setiap negara ASEAN mempunyai budaya dia yang tersendiri, yang sudah berzaman-zaman, takkan itu akan runtuh. Ya. Tetapi ekosistem yang baru ini akan bergandingan. Dan inilah saya fikir ekosistem yang baru ini yang akan membentuk identiti ASEAN secara
secara satu perkongsian identiti akan terjadi. Di ASEAN sendiri, Prof, kita memiliki nilai warisan dan nilai budaya yang amat tinggi yang mungkin dipandang tinggi oleh negara-negara luar. Bagaimana Prof melihat dengan pengukuhan komuniti ASEAN ini akan dapat menaikkan nilai kita di mata negara-negara luar? Saya fikir dari segi teori dia, jikalau semua warga ASEAN berpegang kepada nilai-nilai universal yang ingin diwujudkan dalam ekosistem yang baru ini, maka satu masa nanti akan terdapat keseragaman atau keharmonian mindset di kalangan warga ASEAN. Itu akan mengambil masa yang panjang. Baik. Misalnya pengalaman di Eropah, sejak terbentuknya Kesatuan Eropah, secara perlahan-lahan mindset Eropah itu mulai wujud. Walaupun belum perfect lagi, ya, tapi mulai wujud. Dan ASEAN saya rasa kita akan mengambil masa lebih panjang lagi. Baik. Dan selepas ini, Prof, apa lagi yang boleh dilakukan bagi memastikan agar negara-negara yang maju dalam ASEAN boleh sama-sama membantu negara-negara yang kurang berbanding negara-negara maju itu untuk terus bergerak seiring ke arah meningkatkan lagi prestasi komuniti ASEAN? Ya, macam yang saya kata pada pungkaan tadi, ada 3 tiang ASEAN, ya. 1 tiang ekonomi, kedua tiang politik dan keselamatan, dan ketiga tiang sosio budaya. Baik. Jadi dari segi teorinya juga, keselamatan politik dan keselamatan rantau ASEAN banyak bergantung kepada budaya baru ini tadi. Baik. Budaya baru inilah yang akan mencegah konflik menjadi tidak terkawal. Ya, sebab ada perkongsian nilai universal. Dan juga perkembangan ekonomi juga bergantung kepada sosio budaya tadi. Kalau semua pihak berpegang kepada prinsip kesaksamaan peluang dan mempertingkatkan bakat di setiap negara ASEAN, jadi persaingan ekonomi walaupun dibenarkan, tetapi ialah persaingan yang terkawal. Baik. Ya, bukan persaingan yang rakus. Jadi dalam konteks itu, negara yang kaya, siapa yang akan mengawalnya itu, Prof? Yang mengawalnya keseluruhan komuniti secara kolektif. Okey. Nah, sebab apa? Kalau di Kesatuan Eropah, mereka mempunyai parlimen, parlimen Eropah, ya. Mereka sudah advance lah. Kita belum pun lagi bercakap tentang parlimen ASEAN ke, belum boleh bercakap tentang itu. Kita sekarang sedang mencuba melahirkan satu bentuk sistem nilai Eropah yang sepunya. Okey. Jadi kalau hati baik, yang kaya akan membantu yang miskin. Dan yang miskin akan berusaha keras supaya akhirnya satu proses leveling akan terjadi. Tapi macam mana sebenarnya proses itu akan terjadi, berapa lama daripada sekarang, yang itu kita tak boleh nak ramalkan lagi. Okey. Proses itu sedang berjalan. Bercakap mengenai menghormati nilai dan juga bentuk pemikiran masyarakat ASEAN juga, seharusnya negara-negara anggota juga menghormati nilai penerimaan terhadap sistem demokrasi ataupun sistem pentadbiran politik juga. Bagaimana Prof melihat perkara ini? Itu kuncinya. Kuncinya adalah menghormati sistem nilai universal termasuk sistem demokrasi. Tetapi kita perhatikan 10 negara ASEAN, setiap negara ada sistem demokrasi mereka yang tersendiri. Sebab mereka ada perlembagaan yang tersendiri. Ada kedaulatan tersendiri. Jadi kita mengatakan semua akan mengorbankan perlembagaan dia dan sistem dia yang dah diamalkan. Saya rasa kita tak boleh bercakap tentang itu lagi. Okey. Dia secara perlahan-lahan lah. Kita tengok. Ini pujukan lah. Ya. Sampai masa nanti semua orang lihat, mesti ada satu sistem demokrasi untuk ASEAN, ada parlimen ASEAN dan sebagainya. InsyaAllah. InsyaAllah. Tetapi saya optimistik, konflik boleh dapat diredakan. Baik. Kalau berlaku. Bila berlaku. Baik, insyaAllah Prof, dengan pewujudan komuniti ASEAN ini kita harapkan apa jua masalah ataupun kita boleh sama-sama meningkatkan prestasi untuk setiap negara yang terlibat. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Kamarudin Mohamed Said, Timbalan Setiausaha Agung Majlis Profesor Negara. Kesimpulannya,
Pewujudan Komuniti ASEAN 2016 sememangnya memberi manfaat kepada semua negara yang terlibat dan kita, Malaysia, berbangga menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2015 dan kita nantikan apakah yang akan kunjung tiba pada tahun 2016 nanti. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.